Masya Allah. Mari kita bertegur sapa dulu. Sekarang pukul 7.20. Alhamdulillah cahaya CCT. Ya betul. Tadi tu mungkin cik suami baca terus je kan? Maksudnya tak ada penjelasan dan juga tak ada baca terjemahan. Masya Allah, Allahu Akbar. Kepada siapa yang baru hadir majlis ilmu kita ni, majlis zikir dan majlis ilmu ini, tuan-puan sekalian boleh tengok hari Isnin minggu lepas. Carilah dekat channel YouTube rasmi kami, iaitu Ustazah Asma Harun channel. Di situ ada, cari kuliah yang bermula jam 6.30 pagi tu, dari hari Jumaat yang lepas. Sebab sehabis je kuliah, kita terus upload dekat YouTube. Ataupun pergi kepada page rasmi Ustazah Asma Harun. Di TikTok saya rasa ada juga dekat, dia ada save tu. Jadi muslimin muslimat mata Allah sekalian, kita dah jelaskan dah panjang lebar syarah setiap bacaan dalam Al-Maqsurat. Mudah-mudahan kita akan sama-sama berjaya mencapai bacaan ini selama 40 hari berturut-turut. Lepas tu kita akan sambung lagi insya-Allah sampai ke 100 hari, sehinggalah bacaan zikir-zikir dalam Al-Maqsurat, doa dalam Al-Maqsurat dan zikir rahmat ni akan menjadi sebati dalam hidup kita sampai mati. Sebenarnya Maqsurat ni baca pagi dan petang ya. Cuma petang kita tak buat lagi lah. Mana tahu ada rezeki nanti petang pun kita buat juga. Tapi cuma saya maklumkan setakat ini kita buat pagi. Kalau dapat istiqamah pagi pun dah terbaik sangat. Sekiranya anda mempunyai kekuatan, nekat, sebenarnya bacaan Maqsurat ini banyaknya yang Nabi sebut baca pagi dan baca petang. Sama ada daripada hadis Nabi ataupun firman Allah baca pagi dan petang. Jadi siapa kalau yang dah beli buku ni ataupun belilah mana-mana buku Maqsurat, anda baca pagi sekali macam tadi lebih kurang 15 minit je. Lepas tu baca petang pula satu kali. Lepas asar. Kalau tak dapat baca lepas asar, baca lepas maghrib. Semalam ada hamba Allah Subhanahu Wa Taala cerita, dia kata mak dia alhamdulillah. Mak dia alhamdulillah ceritanya mak dia mula ikuti bacaan Al-Maqsurat ni. Sama-sama berjuang bacaan. Cuma mak dia dah start sendiri baca petang. Sebab bila baca penjelasan tu, Nabi sebut baca pagi dan petang. Zikir ni pagi dan petang 3 kali contohan. Allahu Akbar. Dan dia buat juga petang. Baca juga lepas solat asar baca. Kalau sibuk tak sempat lepas asar, baca selepas maghrib kan. Ada peristiwa berlaku dekat rumah. Ada shilling. Tiles ataupun shilling. Rumah jatuh. Masya Allah. Masya Allah. Kena badan sebab dia tengah duduk masa tu. Tengah duduk baca, tak silap tengah baca Maqsurat encik. Memang tengah duduk baca Maqsurat. Shilling lah runtuh kan. Tapi kena bahagian kaki semua memang lebam. Ada yang mungkin luka sikit. Lebam lah sebab tertutup kan, kain, pakai kain telekung. Tapi yang tak kena adalah bahagian kepala. Bahagian kepala. Yang kena adalah bahagian, maksudnya jatuh tu macam belakang jatuh, depan. Tapi bahagian kepala tak kena. Lepas tu si anak ni cuma dia kata, mak ni minta sampaikan, dia kata syukur alhamdulillah, mudah-mudahan barakah beramal dengan zikir ni. Walaupun ada ujian kena bahagian lain, tapi paling utama tak kena bahagian kepala. Kalau jatuh bahagian kepala mungkin lebih teruklah keadaan. Masya Allah. Itu sekadar saya nak berkongsi. Allah sebenarnya menjaga dalam proses kita nak istiqamah ni. Mungkin ada beberapa ujian, tapi ujian itu untuk kebaikan dan untuk kita makin kuat. Jadi saya juga sama hadapi juga ujian. Ujian-ujian yang tidak disangka. Ujian-ujian dalam bab keadaan saya lah, situasi saya sebagai pendakwah dan sebagainya. Jadi insya-Allah kita tetap teguh untuk menghabiskannya selama 40 hari dan 100 hari dan sambung. Okey. Kita akan bacakan sama-sama zikir rahmat. InsyaAllah, moga dengan zikir ini Allah memberikan kita sebagaimana hadis Nabi SAW. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang sahih, barang siapa yang membaca 100 kali dalam sehari, 100 kali, dan eloknya baca di pagi-pagi macam ni,
Hari ini telah Jumaat yang barakah, kita bersama bacakannya 100 kali sehari. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka Allah akan mengurniakan kepadanya pahala ganjaran umpama membebaskan 10 orang hamba. Dalam hadis yang lain Nabi menjelaskan, barang siapa yang membebaskan seorang hamba, hadis yang sahih juga, barang siapa yang membebaskan seorang hamba, maka akan dibebaskan Allah Ta'ala seluruh anggota badannya daripada api neraka, dan ia selamat daripada api neraka. Allahu Akbar. Kemudian muslimin muslimat mati Allah sekalian, Nabi menyambung lagi, barang siapa yang membacakan zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, akan diberikan ganjaran umpama membebaskan 10 orang hamba, dan akan diberikan 100 kebaikan dalam setiap harinya, dan akan dilindungi daripada 100 keburukan. Masya Allah, akan dilindungi daripada 100 keburukan, dan akan diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada gangguan jin, syaitan, iblis, daripada gangguan jin, syaitan dan iblis. Masya Allah, perlindungan daripada jin, syaitan, iblis. Kemudian akan dikurniakan Nabi SAW bersabda, tidak ada amalan lebih baik daripada membaca zikir ini sebanyaknya. Jadi tuan-puan, muslimin muslimat, semalam saya dah ceritakan tentang adik saya, adik ipar saya, Ustaz Syukri itu memang dia alhamdulillah seorang yang mahir. Allah kurniakan ilmu untuk merawat, kan, memang selalulah untuk merawat sihir, apa semua ni, santau, gangguan-gangguan, saka dan sebagainya. Subhanallah, panjang cerita bagaimana beliau boleh merawat. Subhanallah, beliau ni ustaz, mengajar di satu sekolah, tapi merawat ni adalah satu ilmu yang baru dia dalami atas sebab-sebab tuntutan dan sebagainya. Namun beliau betul-betul mendalami, dan paling utama beliau sebenarnya orang yang alim, orang yang faqih, orang yang alim. Dia lagi alim lah daripada saya, kuat membaca, baca kitab kulit ke kulit, selalu murajaah, mengajar juga di sekitar Sungai Buloh tu, di masjid di Surau. Allahu Akbar. Jadi sebenarnya tuan-puan sayang, kita kena faham, iblis dan syaitan ni dia paling takut pada orang alim berbanding orang kuat ibadah. Sebab itu Nabi SAW membuat perumpamaan, perbezaan di antara, ini hadis Nabi ya, beza di antara orang alim dengan orang awam. Maksudnya orang-orang alim ni umpama diriku dengan kamu semua. Nabi SAW bersabda, encik boleh tak encik tolong buka yang semalam, cari yang bahagian pendidikan. Oh tak, saya yang buka. Okey, mari kita kupas sikit ya tuan-puan sekalian. Saya nak bagi tahu tuan-puan sekalian, Masya Allah, beri pentingnya muslimin muslimat mati Allah sekalian. Okey, saya akan cari. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, keutamaan seorang alim daripada seorang abid seperti keutamaanku dari orang yang paling rendah di antara kalian. Kemudian baginda melanjutkan sabdanya, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya serta penduduk langit dan bumi, bahkan semut yang ada di dalam sarangnya,
sampai ikan paus. Mereka akan mendoakan untuk orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. Allahu Akbar. Saya ulang lagi sekali ya. Nabi SAW bersabda, hadis riwayat Tirmizi nombor 2609. Masya Allah. Keutamaan seorang alim, orang yang alim dari seorang abid. Abid ni daripada seorang manusia yang kuat ibadah. Manusia kuat ibadah ni, dia kuat zikir, dia kuat baca Quran, dia kuat solat malam, dia kuat ibadah lah. Tapi kita kena faham, orang yang kuat ibadah ini, dia melakukan ibadah, kebaikannya adalah untuk diri sendiri. Bukan kata ini golongan yang tidak mulia, ini mulia. Orang yang kuat ibadah, dia boleh jaga dirinya, dia boleh konsisten, dia banyak zikir, dia banyak sekian-sekian. Namun perhatikan apa yang Nabi sampaikan. Keutamaan seorang alim dari seorang abid seperti keutamaanku dari orang yang paling rendah di antara kalian. Subhanallah, Nabi beri perbandingan umpama seperti Rasulullah dengan orang yang paling rendah. Orang yang paling rendah kedudukannya di antara kalian, maksud di antara manusia lah. Kemudian baginda melanjutkan sabdanya, sesungguhnya Allah, malaikatnya, serta penduduk langit dan bumi, bahkan semut yang ada di dalam sarangnya, maksud seluruh makhluk, binatang-binatang di dalam sarangnya, sampai ikan paus, mereka akan mendoakan untuk orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. Allahu Akbar. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Okey, pengajaran daripada hadis ini, kedudukan orang yang berilmu, yang beramal ada lebih baik berbanding orang-orang ahli ibadah tapi tidak berilmu. Perumpamaan orang berilmu seperti kedudukan Rasulullah berbanding seorang abid hanya umpama orang kebanyakan yang paling rendah. Orang berilmu yang mengajarkan ilmu kepada orang lain akan didoakan oleh penduduk langit dan bumi, termasuk semut dan ikan di lautan. Yang keempat, alangkah beruntungnya ilmuwan yang beramal dan mengajar kepada orang lain. Kata Al-Fudail bin Iyad, seorang alim yang mengamalkan ilmunya dan mengajarkan ilmunya akan disebut-sebut oleh para malaikat yang ada di langit. Allahu Akbar. Dan ingatlah pesanan Sayyidina Muaz bin Jabal. Pelajarilah ilmu sebab mempelajarinya kerana Allah adalah khasyashah, dengan rasa takut. Menuntutnya adalah ibadah. Kita menuntut ilmu ni ibadah, muslimin muslimat. Hadir majlis ilmu ini ibadah. Mempelajarinya adalah tasbih. Dalam proses kita belajar, duduk 2 jam dalam majlis ilmu, jangan rasa macam lebih baik berzikir, lebih baik baca Quran. Muslimin muslimat, Masya Allah, Allahu Akbar. Ini Sayyidina Muaz bin Jabal, sahabat Nabi, sebut apa? Subhanallah, orang yang belajar ilmu ini adalah orang yang ada rasa takut kepada Allah. Menuntutnya adalah ibadah. Sepanjang kita berada di majlis ilmu adalah ibadah. Mempelajarinya adalah tasbih. Mencari ilmu adalah jihad. Mengajarkannya kepada orang yang tidak mengetahuinya adalah sedekah. Menyampaikan ilmu adalah sedekah. Menyerahkan kepada ahlinya adalah taqarrub. Menyerahkan kepada ahli ilmu adalah bentuk pendekatan diri kepada Allah. Dia ini ilmu teman dekat dalam kesendirian dan sahabat dalam kesunyian. Ilmu, tuan-puan sekalian, adalah teman dekat, teman rapat dan sahabat dalam kesunyian. Muslimin muslimat mati Allah sekalian, Masya Allah. Siapa yang malam tadi dia tengok forum perdana hal ehwal Islam? Siapa tengok? Saya ni dah lama tak tengok forum perdana. Tapi sebab duduk di hospital ni kan, dengan cik suami ni, ada TV. Sebab apa lama tak tengok? Sebab kat rumah TV ada tapi siaran tak ada. Kita dah potong lama dah siaran. Semua siaran tak ada. Jadi tinggal smart TV, ada YouTube lah. Cuma boleh tengok. InsyaAllah yang malam tadi kita boleh tengok daripada awal. Tapi kebetulan kan, jadi kita buka. Saya Alhamdulillah 3 ilmuwan malam tadi kan, forum perdana Dr. Maza, kemudian Dr. Maza, kemudian Allahumma salli alaihi Dr. Kamilin, ya, kemudian yang tengah adalah Dr. Izhar Arif. Semuanya ilmuwan-ilmuwan yang hebat kan, Masya Allah.
Saya Alhamdulillah boleh dengar tiga-tiga. Cuma yang relate dengan situasi saya, Masya Allah, yang relate dengan situasi saya, banyak sebenarnya yang relate. Hampir semua yang malam tadi tu adalah muhasabah untuk saya sebagai pendakwa, sebagai orang yang beri amanah untuk menyampaikan ilmu. Saya bukan orang alim, tuan-puan sekalian. Saya tidak alim. Orang alim ni tahap-tahap seperti mereka tu malam tadi. Orang alim ni macam tuk-tuk guru, kan, macam tuan-tuan guru di pondok, subhanallah, tuan-tuan guru di para pensyarah yang alim, banyak ilmu. Saya hanya penyampai ilmu saja, tuan-puan sekalian. Saya lebih suka jadi kawan, tuan-puan. Kawan boleh menarik kawan. Subhanallah, malam tadi apa yang disebut oleh Dr. Kamilin. Dr. Kamilin sebut begini, dia kata kalam Imam Syafi'i, antara kalam yang sangat membekas dalam dirinya iaitu kalam Imam Syafi'i. Imam Syafi'i menyebutkan sebuah syair. Subhanallah, Allahu Akbar. Mafhum daripada syair, sebab kalam yang diungkap oleh Dr. Kamilin tu indahlah, cantik. Susunan tu cantik, indah, Masya Allah. Cuma apa yang saya ingat, walaupun tak tersusun ya, untuk kita, panduan untuk kita. Dia kata subhanallah, dia kata Imam Syafi'i ni dia ada, bila dia menuliskan sesuatu, membahaskan sesuatu perkara, dia membahaskan dengan mendalam dan dia ada tuliskan syair. Dan itulah saya nak sebut beza bila kita ada ilmu. Bila kita ada ilmu, ilmu ni dia jadi cahaya tau dalam apa kegelapan. Bila kita datang ujian, sebenarnya kita seolahnya sedang dirundung dalam kegelapan. Yang boleh bawa kita keluar daripada kegelapan itu adalah cahaya. Bayangkan ya, ini bukan kalam Imam Syafi'i lagi ni. Okey, bayangkan ya, kita berada di tempat yang sangat gelap gelita. Malam yang tengah gelap gelita juga, tak ada cahaya bulan. Dia memang gelap gelita, contohnya kan muslimin-muslimat. Apa yang kita perlukan masa tu? Cahaya. Sebab kita nak pergi melangkah depan ke, kiri ke, kanan ke, belakang ke, kita tak dapat, kita tak tahu mana arah tuju. Kan ada longkang ke, kan ada lubang ke, kan ada ni ke, gelap ni. Buka mata gelap. Tapi bila ada cahaya walaupun sedikit, tiba ada satu lilin ataupun cahaya lampu, telefon, cahaya sikit je, itu pun dah cukup untuk memandu kita keluar daripada kegelapan, untuk membawa kita pergi kepada jalan yang tepat. Sebab itu Nabi SAW sebut al-ilmu nurun, ilmu itu adalah cahaya. Okey, apa kalam Imam Syafi'i sebut? Dia kata, apabila kamu berhadapan dengan orang yang kurang akal, apabila kamu berhadapan dengan orang kurang akal ataupun orang kurang adab, orang kurang akhlak, yang mana dia mengeluarkan kata-kata yang keji, kata-kata yang hina, kata-kata yang merosak, kata-kata yang boleh menyedihkanmu, Masya Allah, jadilah kamu seperti kayu gaharu. Jadilah kamu seperti kayu gaharu yang dibakar semakin wangi, yang dibakar semakin wangi, semakin wangi. Masya Allah, Allahu Akbar. Mendalam, tuan-puan sekalian, maksud dia. Maksudnya, bagi kita orang yang ada adab, ada akhlak dan ada ilmu, walaupun dibakar-bakar, hati kita dibakar-bakar, kan? Masya Allah. Maksudnya, diapi-api, kan? Subhanallah, Allahu Akbar. Jadilah kita seperti kayu gaharu yang bila dibakar semakin wangi. Dan jika kita tidak maksudnya tidak perlu untuk menjawab, maka lebih baik diam. Dan ataupun kalau dapat menjawab dengan lebih baik, maka umpamanya walaupun kena maki, kena kata apa semua, kita balas dengan balasan yang wangi, balas dengan baik, jawab dengan baik. Masya Allah, Allahu Akbar. Jadi sebab apa tidak ada kerugian pun apabila kita berdiam ataupun kita menjawab dengan baik kepada orang-orang yang kurang akal. Maksudnya orang yang sedang marah-marah maki tu sebenarnya dia dalam keadaan kurang akal, kurang stabil, dia beremosi. Jadi kita jangan turut sama. Masya Allah, Allahu Akbar. Tuan-puan, malam tadi juga banyak muhasabah sebenarnya daripada kuliah forum perdana malam tadi. Dr. Izzah Arif, Dr. Mazhar, kemudian Dr. Kamilin berkenaan dengan muhasabah sebagai seorang pendakwah dan sebagainya. Masya Allah, Allahu Akbar.
Tuan-puan dimati Allah sekalian, ini zaman fitnah kan. Bagaimana sesama pendakwah juga banyak berpecah. Sesama pendakwah juga banyak saling nak kata apa, menuding jari dan sebagainya. Sesama pendakwah juga ada kaedah uslub berbeza, kemudian fahaman berbeza, kumpulan berbeza, Masya Allah. Jadi saya kira muhasabah malam tadi, walaupun masing-masing ya daripada mungkin, tapi mereka bersahabat, mereka boleh duduk sepentas, saya rasa macam satu rahmat lah, satu kesyukuran. Mudah-mudahan Masya Allah perbezaan itu boleh diharmonikan dengan cara baik. Semoga ummah tidak keliru, ummah tidak semakin berantakan. Subhanallah, Allahu Akbar. Sebab kadang-kadang kita tengok pendakwah ni menujukan kepada pendakwah ni tuju pula pendakwah ni, kemudian nak kata apa ya, anak-anak murid masing-masing bergaduh tu dahsyat sangat, sampai peringkat maki hamun, sampai peringkat mengkafirkan, betul kan, sampai peringkat macam-macam tuan-puan sekalian. Jadi bila berlakunya fitnah, ujian, perpecahan di kalangan alim ulama, maka apatah lagi di bawah ini, di kalangan orang awam ni. Jadi Masya Allah, malam tadi tajuknya lidah tidak bertulang kan. Maksudnya kita memang kena sangat hati-hati dalam berkata-kata dan juga berhati-hati dalam menulis. Kadang-kadang mungkin betul apa yang kita nak cakap itu betul, tetapi boleh jadi bila cakap lagi mudarat, maka lebih baik diam. Tapi kalau perlu cakap benda yang melibatkan sesuatu yang perlu diucap dan ditulis, maka masa tu barulah kita faham tentang berkatalah benar walaupun pahit. Macam itulah muslimin-muslimat mati Allah sekalian. Mudah-mudahan forum perdana malam tadi adalah satu titik kebaikan untuk ummah. Masya Allah, apabila disatukan di satu pentas, daripada semualah, daripada Masya Allah semua pihak, Masya Allah, memang semua tu pihak yang sama je, semua tu baik-baik belaka. Masya Allah, Alhamdulillah. Okey, muslimin muslimat dimati Allah sekalian, kita nak zikir ya, hari Jumaat yang barakah, tak apalah kita lebihkan zikir. Kita nak zikir rahmat yang 100 kali yang disebutkan tadi tu. Masya Allah. Tuan-puan, okey, tak apa. Okey, subhanallah, alhamdulillah. Okey, kita nak baca zikir tu sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim sebanyak 100 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Tahu kan kita nak zikir apa? Ada yang baru masuk ni, lebih kurang dalam 6,700 ni, ada yang baru masuk. Saya ni berada di Waalaikumsalam ya. Okey. Ya. Terima kasih. Okey, sekejap ya. Kami ni berada di hospital. InsyaAllah kejap lagi. Doktor dah rawat kan? Dah, tapi untuk suami belum lagi. Boleh jumpa doktor lagi. Lain-lain doktor? Ya. Lain-lain. Masya Allah. Boleh, terima kasih. Masya Allah. Ya, sekarang ni berada di hospital ni. Masya Allah. Dua-dua pun ada ni lah. Alhamdulillah, Masya Allah. Muslimin muslimat, kita nak zikir. Zikir yang dinanti-nantikan. Zikir rahmat 100 kali yang membawa 1001 rahmat. Okey. Okey, jom. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah.
lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya, terima kasih ya. Ya, ya saya. Betul. Oh, semalam. Ya, FB, TikTok. Masya Allah, tengah live juga. Tengah live. Ya, terima kasih juga. Subhanallah. Alhamdulillah. Okey. Sorry ya. Biasalah ya, pagi-pagi ni hospital kan, bagi makanan macam-macam lah. Jadi nurse pun ada yang shift baru kan, dia pun tengok beberapa kali tadi, dah berapa 32 kita sambung ya. Sebenarnya bacaan zikir ni boleh je kita berhenti sambung, kemudian mungkin kita contoh ya, kita tak sempat, kita boleh buat sambil kemah rumah, sambil menyapu, sambil bawa kereta, sambil lipat kain. Namun sudah tentu lebih yang terbaik adalah kita khususkan, kita baca dengan khusyuk, cuba hadirkan maksud, cuba hayati kan, sebab maksud kita dah tahu, kita dah syarah dah. Maksudnya apa? La ilaha illallah, tiada Tuhan, tiada sembahan melainkan Allah, wahdahu la syarikalah, dialah satu-satunya, tiada sekutu baginya, wahdahu la syarikalah,
lahul mulku, baginya lah segala pemilikan, walahul hamdu, dan baginya segala pujian, wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dialah yang maha berkuasa di atas segala sesuatu. Jadi kalau kita dapat hayati maksud sambil sebut tu, itu adalah the best lah. Kita akan dapat hayati dan dapat khusyuk, ia lebih mendalam. Sebenarnya tuan-puan sekalian, saya selitkan ya. Masya Allah, terima kasih yang bagi paus biru, terima kasih yang bagi star dan semuanya. Ya, saya berada di hospital. Kami suami isteri dua-dua warded, tapi sehari saja semalam. Hari ini akan keluar, alhamdulillah. Tuan-puan dimati Allah sekalian, kami sihat, alhamdulillah, walafiat, sihat walafiat, masya Allah. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian, tuan-puan sekalian, kita mungkin dah ramai yang beramal baca maksurat ni dah lama. Ada yang daripada sekolah menengah lagi. Macam saya dululah, sekolah menengah memang setiap pagi petang diwajibkan baca maksurat sebab duduk asrama sekolah Muhammadi Libanat. Cuma masa tu beramal tanpa ilmu. Itu yang kita kata perbezaan abid dengan ahli ilmu tu. Nabi SAW bersabda, perbezaan orang alim, orang ada ilmu, orang berilmu dengan orang ahli ibadah umpama seperti perbezaanku. Nabi kata perbezaan Nabi dengan orang yang paling rendah di kalangan kamu. Faham ya? Orang paling rendah. Maksudnya jauh sangat perbezaan tu. Sebab itu bila kita beramal dengan apa-apa zikir atau apa-apa doa, apa-apa amalan, dengan ilmu tanpa ilmu berbeza kesan dia pada diri kita. Sudah tentu berbeza tuan-puan sekalian. Sebab itu ramai orang yang bagi feedback, Ustazah alhamdulillah Ustazah memimpin bacaan maksurat dengan ilmu. Bukan hanya dengan okey baca maksurat lepas tu baca je. Memang itu lebih cepat tuan-puan sekalian. 15 minit settle. Tapi bila saya mengambil pendekatan, bila baca al-maksurat, saya baca terjemahan dan baca syarah. Sebutkan dalilnya. Ambil hadis mana. Sebab apa? Itu adalah proses untuk kita jadi orang yang berilmu. Sekarang bukan saya saja menambah ilmu, tuan-puan juga menambah ilmu. Sebab itu beza bila kita beramal dengan sesuatu amalan, dengan ilmu, dengan tanpa ilmu, beza kesannya kepada jiwa, kesannya kepada seluruh kehidupan kita. Tuan-puan sendiri boleh rasa perbezaan, betul atau tidak? Sebelum ini baca zikir, contohnya zikir Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari. Sebelum ni tak faham maksud. Mungkin faham maksud tapi tak menghayati, tak tahu detailnya apa. Masya Allah, ada yang bagi motor berkuasa besar. Betul tak? Saya nak betul. Ada ramai yang cakap betul Ustazah, betul. Nanti saya nak tengok. Ya, Puteri Engkau Limpung kata betul, setuju sangat. Sebab itulah, ya, kesannya berbeza. Sebab itu kalau orang kata, saya kenapa asyik ulang je hadis berkenaan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah tu. Setiap kali saya nak baca, saya ulang. Bukan tak penat mengulang-ulang perkara yang sama. Tetapi tuan-puan sekalian, bila kita baca hadis Nabi, berkat dia apa? Walaupun kita baca hadis tu sama, tapi kita ulang-ulang, setiap kali kita baca, kita dapat kefahaman yang berbeza. Setiap kali kita baca, kita tahu perkara yang berbeza. Contoh, semalam tu Allah datangkan adik ipar saya, Ustaz Syukri tu, dia jelaskan pengalaman dia bila membantu pesakit-pesakit yang menghadapi ujian sihir, ujian masalah gangguan santau. Dia tak tahu pun yang saya dah mula buat 2 minggu dah ni bacaan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah yang kita baca ni. Tapi saya tanyalah macam mana ya nak untuk masalah gangguan-gangguan sihir dan sebagainya. Dia kata antara yang paling bagus daripada guru-guru, daripada kitab-kitab, bacaan zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baca 100 kali sebagaimana hadis Nabi. Dia sebut macam tu. Saya kata ya Allah, saya panggil dia Syukri lah sebab dia ipar. Syukri tahu tak Kak Asma, sekarang ni dah 2 minggu ni kita sama-sama dengan jemaah secara online baca zikir ni. Dia kata molek sangat tu Kak Mak, molek sangat kalau Kak Mak boleh buat tu. Dia bahasakan Kak Mak, boleh sangat tu supaya masyarakat kita biasakan. Sebab apa? Hari ini kedengkian tu sangat dahsyat. Sihir tu mudah sangat nak buat aniaya orang dengan perkuatan syirik semakin berleluasa dan semakin mudah. Sebab internet, baca Google, baca je mantra. Dia tak perlu pun orang-orang yang handal tutup bomoh.
Orang biasa pun kalau baca je mantra, ikut step by step tu, sihir tu jadi je. Sebab itu dia handle banyak kes benda yang simple-simple je. Rakan sekerja, sihir rakan sekerja, adik-beradik, mak mertua tak suka kat menantu buat. Macam-macam lah kisah-kisah keluarga. Dan kadang tak perlu pun nak pergi bayar, nak jumpa bomo jauh-jauh, buat sendiri. Sebab itulah subhanallah dia kata bagus sangat beramal ni. Sebab ramai yang tak tahu pun dia sakit. Ramai orang tak tahu pun. Yang dia tahu dia ni marah-marah, tak berhenti-henti, tak boleh nak kawal diri. Stres je, sikit je benda masalah. Stres tu berlebihan. Sebenarnya ada mungkin gangguan, mungkin ada sakit-sakit seperti inilah. Kan, suami isteri asyik bergaduh, panas, dah tak ada dah kasih sayang. Rupanya ada sihir pemisah. Saya memang dulu pengalaman saya jadi pendencara, banyak saya jumpa, na'udzubillah ya, sihir pemisah tu datang daripada mertua sihir pemisah. Masya Allah, Allahu Akbar. Jadi sihir pemisah ni, ini antara punca masalah keretakan rumah tangga. Masa saya jadi pendencara kaus rumah tangga dulu, tuan-tuan sekalian, JAKIM sebenarnya dia nak buat, dia kata satu hari kena buat akta dalam mahkamah. Akta apa? Terhadap penyihir ni yang melakukan sihir sehingga bercerai rumah tangga. Memang banyak rumah tangga yang berpisah, bercerai kerana sihir pemisah. Dan ini disebut, ini berlaku memang ada jin, ada iblis yang khas untuk pemisah ni. Diseru jin, diseru iblis, syaitan yang memang tugasnya dia jadi semakin kuat. Sebenarnya apabila dipuja, dipuji, diseru, kekuatan iblis ni, jin ni, dia semakin kuat. Sebab itu dia boleh menguasai, merosakkan manusia. Apabila diseru. Kalau tak diseru, kita tak seru jin, syaitan, iblis ni, dia tidak ada kuasa. Tapi bila diseru, sebagaimana disebut dalam surah Al-Jin, apabila manusia mencari-cari dan menyeru, meminta-minta pertolongan jin, maka bertambah kuatlah jin tersebut. Itulah dia muslimin-muslimat. Yang saya nak sampaikan adalah zikir ni tuan-puan sekalian. Zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ini daripada perawat, seorang alim, seorang yang faqih, adik saya ni, Masya Allah, adik ipar ni. Dan dia juga perawat ni, dan dia sebut begitu. Dia kata bacalah zikir tu 100 kali sehari, insya-Allah. Yang sakit boleh sembuh dan menjadi satu perlindungan yang kuat. Sebab kita tahu Nabi sebut apa? Akan dilindungi daripada segala bentuk gangguan jin, syaitan, iblis. Syaitan, iblis kuat macam mana tak boleh nak ganggu, tak boleh nak attack, tak boleh nak berikan mudarat. Begitulah. Okey, sambung lagi. Tadi 32, sambung, Masya Allah. Sekarang 5.1, 3.2, 5, 6, 7, 8. 5, 6, 7, 8. Kita ada 8.2K, insya-Allah. 8.3K kita akan sambung Jumaat yang barakah. Zikir yang sepatutnya baca 100 kali. Siapa yang baru nak mula, baru masuk, ada macam blur-blur, kita sedang membacakan zikir 100, kita panggil zikir rahmat 100 kali. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yang mana Nabi SAW bersabda, siapa yang membacanya setiap hari 100 kali akan diberikan ganjaran pahala umpama membebaskan 10 orang hamba. Dalam hadis yang lain Nabi menjelaskan, bebas seorang hamba akan dibebaskan Allah suruh anggota badan daripada api neraka. Dan Nabi menyambung lagi, akan diberikan 100 kebaikan, akan dilindungi daripada 100 keburukan, dan akan diberikan perlindungan daripada gangguan jin, syaitan, iblis semualah. Angkara syaitan, iblis ni yang datang dalam apa jua bentuk gangguan, bisikan-bisikan buruk kan, bisikan-bisikan melakukan kejahatan, apa bentuk gangguan lah muslimin muslimat. Dan Nabi SAW sebut tidak ada amalan yang lebih baik bagi seseorang itu melainkan membaca zikir ini sebanyaknya. Kita tahu zikir ini dimulakan dengan tahlil, iaitu la ilaha illallah. Dan Nabi dah sebut dalam hadis yang sahih, afdalu zikru la ilaha illallah. Zikir paling afdal la ilaha illallah. Paling afdal, zikir paling afdal, yang paling tinggi tingkatan adalah kalimah la ilaha illallah. Jadi kita baca 100 kali. Dan Nabi sebut barang siapa yang membacanya, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang akhir kalimahnya la ilaha illallah, maka dia akan masuk syurga. Dia akan masuk syurga. Jadi insya-Allah ya, bila kita istiqamah baca zikir ni, insya-Allah saat kita mati kita boleh ucap kalimah la ilaha illallah. Amin ya rabbal alamin. Okey, sambung. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah,
له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. Encik, subhanallah, sebenarnya dia dah bagi sekali dah. Ya, rasanya sekali. Minta maaf ya. Okey. Subhanallah, maaf sebab berada di hospital ni jadi ada nurse cek macam tu ya. Okey. Terhenti tu minta maaf. Okey, sambung balik. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له
lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahu Akbar. Subhanallah berapa kali muslimin muslimat? 76 kali. It's okay kalau kita berhenti-berhenti sekejap. Kita ada lebih kurang dalam 20 kali lebih je. Saya tak minat izin untuk bertukar sekejap dengan Encik Suami. Encik Suami akan sambung. Nanti Encik Suami sudahkan. Boleh rap sikit lah. Ya, Encik. Subhanallah. Kemudian stay tune. Tolong bertahan, tunggu. Sebab hari ini kita akan tadabbur nama Allah yang sangat mulia, yang sangat indah, iaitu nama Allah Ya Rahman Ya Rahim. Dua nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Siapa yang ingat minggu lepas kita tadabbur di mana? Siapa yang ikut minggu lepas kita tadabbur di mana? Hari Jumaat minggu lepas kita live di mana? Siapa yang ingat? Saya nak tengok komen. Kita live di mana minggu lepas? Siapa ingat kita minggu lepas tadabbur Asmaul Husna di mana? Tunggu, jangan ke mana-mana. Di hutan, di Hijrah Village. Hijrah Valley pun ada kata. Ya, di hutan. Ada sebut di Jelebu, ada sebut di perkampungan Al-Hijrah. Masya Allah, terima kasih. Di Tapak, visit Tapak. Ya, di tempat lapang minggu lepas. Dan kita bawa, siapa ingat? Minggu lepas kita tadabbur nama Allah. Apakah nama Allah yang kita tadabbur? Nama Allah apa pada minggu lepas? Ya, saya bawa mainan tu. Bagus lah tuan-puan sekalian, memang follow rapat-rapat ya. Betul. Nama Allah apa pada minggu lepas? Tiga nama Allah minggu lepas. Ingat. Ada 3 nama Allah minggu lepas. Nama Allah apa? Masya Allah, sebab dia saling berkait. Nama Allah apa pada minggu lepas? Tapi ingat. Masya Allah, Allahu Akbar. Sebab minggu lepas tu tak silap, ya Khalik. Betul, nama Allah Ya Khalik. Nama Allah Ya Khalik. Namun sebab ia bersambung juga dengan 2 nama Allah yang lain dalam firman Allah, Huwal Khaliqul Musawwir, Huwal Khaliqul Bari'ul Musawwir. Betul. Minggu lepas kita bawa nama Allah Al-Khaliq. Kemudian kita terus kupas secara tak langsung, iaitu nama Allah Ya Barik. Ya Bari, ada hamzah ya Bari'un. Dan nama Allah Ya Musawwir. Sebab 3 nama Allah itu saling berkait. Jadi itu minggu lepas. Minggu ni kita akan bicarakan nama Allah Asmaul Husna Ar-Rahman Ar-Rahim. Jadi insya-Allah 8,400 yang masih ada ni, kita akan habiskan zikir ni lebih kurang 20 lebih je lagi, 20 lebih saja akan disambut Encik Suami. Saya perlu ada buat sesuatu sekejap. Masya-Allah. Cik, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kita akan sambung dengan zikir. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir.
لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. Alhamdulillah, telah satu kali. Yang belum cukup 100 tu cukupkan 100 insya-Allah. Dan moga-moga dengan amalan yang kita lakukan setiap hari ini dan kita istiqamah dalam kehidupan kita, mengakhirkan hidup kita ini dengan lafaz la ilaha illallah. Semoga-moga kita pun berakhir dengan kematian kita tu berakhir dengan la ilaha illallah. Satu impian kita semua. Hanya orang yang mengakhiri kehidupannya dengan la ilaha illallah adalah tanda husnul khatimah, dan insya-Allah akan ditempatkan di syurga Allah Subhanahu wa taala dengan kalimah yang terakhir disebutnya adalah la ilaha illallah sebelum ditarik nyawanya oleh malaikat, insya-Allah. Dan juga sepanjang kehidupan kita juga kita terus kuat dan semangat dengan keyakinan kita bahawa tidak ada makhluk yang hebat melainkan Allah Subhanahu wa taala yang kita bergantung dengannya. Lahul mulk, baginya segala pemerintahan, baginya segala pemerintahan bumi dan langit ini, segalanya pemerintahan ini dibuat ataupun dikawal oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita yakin Allah ni Maha Kuasa. Dia yang mendatangkan kesakitan, dia yang mendatangkan kesembuhan, dia yang mendatangkan kesedihan, dia yang mendatangkan kegembiraan, dia yang mendatangkan semuanya. Dan kita yakin itu, insya-Allah kita kuat dengan adanya Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita kuat dengan berlindungnya kita dengan syaitan. Ayat terakhir itu juga menunjukkan kita kelebihan-kelebihan yang ada pada ganjaran yang Nabi sebut
ganjarannya adalah kita dapat menjauhi daripada gangguan jin dan iblis. Maksudnya kita insya-Allah gangguan-gangguan yang daripada hantaran manusia juga yang berdengki dengan kita, sihir dan sebagainya, insya-Allah dapat kita jauhi insya-Allah. Dan insya-Allah juga kita terus beramal dan kuat, sebab keyakinan inilah kita bawa dari kehidupan. Bukan sekadar percaya saja, tapi keyakinan ini sangat-sangat menguatkan kita. Kita yakin dengan Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah semuanya akan jadi lebih senang dan tenang insya-Allah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Saya serahkan pada ustazah. Terima kasih. Subhanallah, Allahu akbar. Beginilah ya. Saling bantu-membantu suami isteri. Masya Allah, doakanlah ya. Masya Allah, saya pun mendoakan tuan-puan sekalian, suami isteri sentiasa saling bantu-membantu. Tuan-puan dimati Allah sekalian. Encik suami saya ni backgroundnya adalah chemical engineering. Sebelum ni beliau pensyarah di UniKL, Universiti Kuala Lumpur, Mindset Alur Gajah Melaka. Pada tahun lepas, tahun ni, Masya Allah, tahun lepas tahun lepas, Masya Allah, dah setahun. Cepatnya masa berlalu. Tahun lepas, bulan 8, beliau meletakkan jawatannya sebagai pensyarah setelah 16 tahun pensyarah. Sebagai pensyarah dalam bidang kejuruteraan kimia. Jadi Masya Allah, dah setahun rupanya. Sebelum tu beliau yang minta saya berhenti kerja dulu. Saya kerja di JAKIM, di Watak Agama Islam Negeri Sembilan. Jadi 2017 saya berhenti dulu. Beliau 2021. Masya Allah, Alhamdulillah. Jadi kita fokus sama-sama untuk buat untuk menguruskan gerak kerja dakwah dan amal bersama dengan Ustaz Hazmi Dimash. Okey, muslimin-muslimat dimati Allah sekalian, alhamdulillah, Masya Allah, hari Jumaat yang barokah, kami bersiaran daripada sebuah hospital yang tak jauh di Negeri Sembilan juga. Masya Allah. InsyaAllah hari ini kami akan dua-dua akan keluar, dipanggil check out istilah apa ya kalau keluar hospital? Istilah apa? Tak ingat lah. Masya Allah. Discharge lah. Masya Allah. Tuan-tuan sekalian, sehari. Adalah tu. Tapi sihat walafiat. Masya Allah, muslimin-muslimat. Keduanya. Masya Allah. Check out juga. Ada yang kata discharge. Sebenarnya discharge kan. Check out tu kalau hotel. Tapi sebab memang dua-dua masuk serentak, jadi macam masih mari honeymoon dah pula kan. Tuan-puan dimati Allah sekalian, check out hotel. Ada yang charger. Saja dia orang buat lama. Ada kata charger. Ya, boleh apa saja boleh. Terpulang ya mengikut mengikut keperluan masing-masing, mengikut kehendak masing-masing. Kita boleh sebut discharge. Okey, charger pula kan. Comel je dia orang ni. Tuan-puan dimati Allah sekalian. Ya, tuan-puan lagi comel. Saya sayang sungguh tuan-puan sekalian. Puan-puan lah terutamanya yang muslimat, memang sayang sangat. Sahabat-sahabat seperjuangan di alam maya ni. Okey, alhamdulillah sekarang dah pukul 8 lebih. Saya faham, terutamanya di page ni ramai-ramai orang bekerja ni, ramai wanita-wanita yang umur macam saya. TikTok ni ramai orang muda, tapi sekarang orang remaja purba pun dah mula ada di TikTok, remaja-remaja purba macam saya ni kan. Tapi tuan-puan sekalian, saya faham di page ni diorang kena ustazah minta izin, dah masuk kerja. It's okay, nanti tengok balik lepas ni. Tuan-puan dimati Allah sekalian, kita akan, ini kitab apa saya pegang, ada orang tanya, adalah kitab Asma'ul Husna Pustaka Imam Syafi'i oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr. Ensiklopedia Asma'ul Husna. Okey. Sebagaimana yang kita tahu, hari Jumaat adalah tadabbur Asma'ul Husna. Hari Isnin hingga hari Khamis adalah kuliah kitab Riyadhus Salihin. Manakala hari Jumaat adalah untuk tadabbur Asma'ul Husna. Tuan-puan tak perlu beli kitab Asma'ul Husna untuk kuliah Asma'ul Husna ini. Masya Allah, sebab saya gunakan beberapa kitab. Ada lebih kurang dalam 5 rujukan kitab Asma'ul Husna, 5 rujukan kitab. Jadi saya gabung-gabungkan penjelasan tu, rujukan tu dalam banyak. Jadi cukup untuk mendengar. Masya Allah, alhamdulillah. Okey,
Oh, saya salah seorang makcik remaja 65 tahun. Oh, makcik. Oh, Cik Atikah Muhadisah ni umur 65, main TikTok juga. Kasih Zita pun ada. Saya pun remaja. Oh, ramai remaja purba dalam TikTok. Masya Allah. Pandai ya masing-masing. Kenapa suka TikTok ni? FB ni memanglah Kak Solehah Bunga Lawan, jazakallahu khairan jazak. Alhamdulillah. Seronok sebenarnya. Saya pun makcik. Oh, ramai makcik-makcik. Saya pun dari remaja purba 50-an. Oh, kenapa kan? Rupanya memang dah banyak ya yang kurang-kurang muda berada di TikTok. Saya pun remaja purba umur 52. Saya 49. Ramai yang mengaku remaja purba. Lucu lah, Masya Allah. Oh, TikTok mudah faham. Oh, FB jadi mudah susah faham. Tahu tak antara sebab ada orang kata saya dah keluar daripada FB, Ustazah. Sebab apa? Dia kata FB ni banyak sangat perkara-perkara yang memberatkan otak. Yang kuat bergaduh di FB, betul kan? Yang kuat meleba maki hamun. Yang kuat perbincangan berat-berat. Kadang sama orang politik bergaduh dahsyat di FB lah. Orang terima kasih puan. Orang bergaduh sebab politik pun di FB. Ya. Cik paman. Tak perlu, tak payah. Ya, saya. Waalaikumsalam. Apa ni? Tak payah sebab busy. Kejap ya, sebab dia hospital kan. Dia ada nak bersih-bersih. Jangan pagi-pagi kan cleaner nak bersih. Cuma bila dia nak bersihkan toilet tu bising kan. Kita pun kata tak apa, tak payah. Dia orang pun baru perasan. Kejap-kejap ya. Tak apa Kak. Tak payah bersih pun tak apa Kak. Tak kotor sangat pun. Dia nak bersih juga. Okey. Tuan-puan dimati Allah sekalian. Ya, banyak pula. Iklan. Kuliah di FB banyak iklan. Okey. Ya, TikTok belum ada iklan. Lepas tu di FB ni kan. Macam tu lah. Ada orang kata saya dah pening dah FB banyak sangat. Dan dia sangat terbuka. Dan dia sangat macam mudah sangat terdedah kepada kecaman. Banyak benda-benda yang tak boleh di luar kawalan dah. Orang kata FB ni serius sangat. Betulkah serius? Kalau gaduh tu serius ini. Tapi di TikTok, mungkin di IG masih lagi ringan-ringan. Jadi orang yang tak nak beratkan fikiran, dia mula beralih ke media-media seumpama ni. Okey, jom. Bismillahirrahmanirrahim. Muslimin muslimat, pagi yang barakah ini, hari Jumaat yang mulia ini, kita akan membacakan dua nama Allah yang mulia, iaitu Ar-Rahman, Ar-Rahim. Boleh tuliskan di ruangan komen, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Okey, maksud Ar-Rahman iaitu yang Maha Pengasih, yang Maha Pemurah. Yang Maha Pengasih dan yang Maha Pemurah. Ar-Rahim membawa maksud yang Maha Penyayang. Okey, kita ulang lagi sekali. Ar-Rahman, memang kalau kita baca banyak lagi buku-buku, kitab-kitab tentang membicarakan tentang Asmaul Husna, kita dapati maksud Ar-Rahman, Ar-Rahim ini dengan pelbagai maksud. Kesimpulannya, maksudnya hampir sama sahaja, tak lari jauh lah. Yang Ar-Rahman, yang Maha Pengasih, yang Maha Pemurah. Subhanallah. Ar-Rahim pula yang Maha Penyayang. Subhanallah. Okey, kedua nama yang mulia ini banyak disebut di dalam Al-Quran secara bergandingan. Banyak disebut di dalam Al-Quran secara bergandingan. Antaranya adalah kalimah Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Dua kali di dalam surah Al-Fatihah, dua nama ini digandingkan. Yang pertama pada ayat yang pertama surah Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Tuan-puan sekalian, saya sekarang umur 39. Duk bincang pasal umur saya. Saya remaja purba umur 39. Saya nak sebut begini. Tuan-puan sekalian, yang belum habis bacaan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sambil-sambil dengar saya baca, sambil-sambil dengar kuliah ni, anda habiskan jumlah tadi tu. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Sambil-sambil tu zikir. Siapa yang dah cukup pun 100, sebab Nabi kata siapa yang baca sebanyaknya maka ia adalah amalan yang terbaik, yang sangat bagus. Jadi kalian boleh baca, sambung je sambil dengar ni. Masya Allah. Okey.
Allah Subhanahu Wa Taala menggandingkan nama Ar-Rahman Ar-Rahim yang pertama pada ayat yang pertama surah Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian pada ayat yang ketiga, ayat kedua surah Al-Fatihah, Alhamdulillahirabbil alamin. Ayat yang ketiga, Ar-Rahmanir-Rahim, digandingkan lagi. Sebab itu dalam banyak kitab-kitab Asmaul Husna, apabila nak menjelaskan nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, mereka letakkan di bawah satu bab, dalam bawah satu topik. Salam, Masya Allah. Okey, sorry ya, di hospital jadi ramai keluar masuk, nurse lah, cleaner lah, macam-macam. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian, antara firman Allah Ar-Rahman iaitu Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, iaitu yang Maha Pengasih yang bersemayam di atas arasy. Summa istawa 'alal 'arsyir rahman, kemudian dia bersemayam di atas arasy, dialah yang Maha Pengasih. Inni akhafu an yamassaka 'adzabun minar rahman, sesungguhnya aku khawatir engkau akan ditimpakan azab dari Tuhan yang Maha Pengasih. Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-Rahman, Rabb yang memelihara langit dan bumi dan apa yang di antara keduanya, Rabb yang Maha Pengasih. Ar-Rahman 'allamal Quran, ya Allah yang Maha Pengasih yang telah mengajarkan Al-Quran. Wa kana bil mu'minina rahima, dan dialah Allah yang Maha Penyayang kepada orang-orang yang beriman. Al-Azizur Rahim, Al-Ghafurur Rahim, At-Tawwabur Rahim, Al-Barur Rahim. Wa kana bil mu'minina rahima, innahu bihim raufur rahim. Subhanallah. Tuan-puan muslimin muslimat dimati Allah sekalian, Masya Allah, kita dah jelaskan tentang kelebihan beramal dengan Asmaul Husna sebelum ini. Kita telah bawakan dalil-dalil daripada firman Allah sendiri, antaranya Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitanirrajim, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Bagi Allah nama-namanya yang mulia, nama-namanya yang suci, maka berimanlah, maka fad'uhu, maka menyeru, meminta, berdoalah dengan nama-namanya ini. Muslimin muslimat, kenapa suratul Fatihah dinamakan surah syifa, penyembuh? Sebab subhanallah, di dalam surah ini diulang banyak kali nama Allah Asmaul Husna secara berantaian. Cuba kita cek Al-Fatihah, Bismillah, dengan nama Allah. Allah itu sendiri adalah nama Allah. Allah. Pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman Ar-Rahim. Dah 3 nama Allah di sini. Alhamdu, itu nama Allah yang keempat, iaitu Allah yang Hamid, yang Maha terpuji. Ya Allah yang Maha terpuji. Jadi Alhamdu, itu yang keempat, Allah yang Hamid. Alhamdulillah, nama Allah lagi yang kelima, Lillah, itu nama Allah, Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Rabb, Tuhan, itu juga nama Allah, iaitu Rabbil Alamin, pentadbir sekalian alam. Allah yang wali, Allah yang wakil, Allah yang maha mengawal, menjaga alam. Dah 6, baru 2 ayat, dan 6 nama Allah. Kemudian Ar-Rahman Ar-Rahim, baru ayat yang ketiga dah ada 8 nama Allah. Dah 8 nama Allah, Ar-Rahman Ar-Rahim. Maliki Yaumiddin, nama Allah lagi Malik, Allah yang Malik. Maliki Yaumiddin, Malik, Allah yang Malik, yang maha memiliki, yang maha menguasai. Malik Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu ya Allah kami memperhambakan diri. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu ya Allah tempat kami mohon pertolongan. Kalau ikutkan Allah yang memberi pertolongan, itu juga salah satu nama Allah. Ada nama Allah yang maha memberi pertolongan kepada hamba-hambanya. Muslimin muslimat, kalaulah kita dah mahir dengan Asmaul Husna, dengan maksud bila kita baca Al-Quran ataupun kita zikir, kita akan dapati zikir-zikir yang kita baca, ayat Al-Quran yang kita baca, daripada muka surat, daripada ayat pertama atas sampai bawah, ia adalah untaian, rantaian, gabungan nama-nama Allah. Daripada atas kita boleh cam, ini nama Allah lagi, nama Allah lagi, nama Allah lagi. Muslimin muslimat mati Allah sekalian. Begitu juga dengan zikir dan doa yang kita baca.
Contoh kan, zikir lepas solat. Astaghfirullahalazim. Tiga nama Allah. Astaghfirullah, aku mohon ampun daripada nama Allah Ya Ghaffar. Al-Ghaffar, nama Allah Al-Ghaffar. Jadi kita pun astaghfirullah, astaghfir daripada nama Allah Ya Ghaffar. Kemudian astaghfirullah, nama Allah yang kedua. Allah itu sendiri namanya, nama Allah Hal Azim. Astaghfirullah Azim. Dalam istighfar tu ada 3 nama Allah yang berturut-turut. Astaghfir Allah Al-Azim. Al-Azim, Allah yang maha agung, yang maha mulia. Astaghfirullahal azim. Cuba sambung lagi. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Itu pun untayan nama-nama Allah. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. La ilaha illallah, kita tahu itu ada nama Allah. La ilaha illallah wahdahu la ilaha illallah. Astaghfirullahalazim. La ilaha illallah wahdahu la syarika la wa astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Okey, astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Al-hayyu nama Allah, al-qayyum nama Allah lagi, wa atubu ilaih nama Allah lagi, ya tawwab, Allah at-tawwab, iaitu Allah yang maha menerima taubat. Sebab itu sebagai bukan kesimpulan, sebagai muqaddimah juga kefahaman kita hari ini, sebenarnya dalam kita beristighfar, dalam kita mohon ampun dengan Allah, dalam kita berzikir, dalam kita baca Quran, sebenarnya banyak daripada untayan-untayan nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala. Suratul Fatihah dinamakan Sabul Masani dan surah yang terbaik, kerana awal-awal lagi dah dimulakan dengan Ar-Rahman Ar-Rahim pada ayat pertama. Kemudian ayat ketiga Ar-Rahman Ar-Rahim lagi. Okey, sekarang kita nak pergi kepada apakah penjelasan tentang kedua nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim ni. Kedua asma Allah ini mempunyai kedudukan dan darjat yang mulia. Dua asma Allah ini iaitu Ar-Rahman Ar-Rahim merupakan yang pertama kali disebutkan di dalam Ummul Quran, iaitu suratul Fatihah. Allah menjadikan kedua asma ini sebagai tanda, kedua nama ini sebagai tanda turunnya hidayah dan penerang daripada Allah Subhanahu Wa Taala Azza wa Jalla. Allah menjamin keduanya sebagai kata yang bila diucapkan syaitan tidak akan mendekat. Bila kita ucap kalimah Bismillahirrahmanirrahim, syaitan tidak boleh mendekati kita. Bila sebut Bismillahirrahmanirrahim, syaitan tidak boleh mengganggu pekerjaan yang kita mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Sebab itu ada hadis Nabi SAW, Nabi bersabda, barang siapa yang memulakan ataupun melakukan sesuatu pekerjaan tanpa menyebut nama Allah, iaitu Bismillah. Kalau kita tak susah, berasa panjang nak sebut Bismillahirrahmanirrahim, kita boleh sebut Bismillah. Sebut je Bismillah, Bismillah, Bismillah. Kan, nak menyapu Bismillah, jemur kain Bismillah, lipat kain Bismillah, nak berjalan Bismillah, buka pintu Bismillah, nak buka baju Bismillah, nak pakai baju Bismillah. Tuan-puan sekalian, walaupun tak penuh, tak sebut Bismillahirrahmanirrahim, tapi dah mulakan dengan nama Allah tu Bismillah. Namun yang kita bicarakan ada nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Jadi yang paling terbaik adalah bila kita boleh sempurnakan bacaan Bismillah itu dengan menyebutkan Bismillahirrahmanirrahim, kerana syaitan tidak boleh mengganggu. InsyaAllah bila kita makan, nak minum, nak jalan, nak buat kerja-kerja rumah, nak buat kerja pejabat, nak buka telefon sekalipun, bila kita sebut Bismillahirrahmanirrahim, Allah akan memelihara kita daripada gangguan jin, syaitan, iblis dan sebagainya. Dan Allah akan menolong pekerjaan kita itu supaya pekerjaan kita dilakukan dengan sempurna. Kita dapat buat sampai siap, kita dapat buat yang terbaik. Tak ada gangguan-gangguan manusia, tidak ada gangguan-gangguan daripada sifat malas kita, sifat putus asa. Sebab kita dah mula dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kita mula daripada awal sampai akhir, sampai berjaya. Sampai kita rasa puas hati, Alhamdulillah selesai kerja ni. Alhamdulillah, Masya Allah, Allahu Akbar. Saya tahu sebenarnya belakang ni adalah cahaya, lepas tu jadi semakin bercahaya-cahaya macam tu ya. Tapi okey kan, jelas kan.
Okey, kalau saya dekat, saya gerak. Okey. Belakang tu sebenarnya cahaya. Okey, kita boleh teruskan. Cahaya nur, masya-Allah. Nur hari Jumaat ya. Masya-Allah. Okey, muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Oh, ada yang okey ni Ustazah, okey kita tak payah tukar tempat. Okey. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Apa ni? Nak sebut apa tadi? Al-Fatihah. Bila kita baca Bismillahirrahmanirrahim, kita ni sebenarnya ada beberapa musuh. Yang pertama syaitan dan iblis. Bila kita buat pekerjaan yang baik-baik, walaupun hanya lipat kain, kadang-kadang sebab kain kita lipat tu, kita jadi hilang kawalan diri kan? Perasan tak? Bila nak lipat tu, kalau saya lah, bila lipat, anak ramai kan? Bila kita lipat, kita akan susun bulat mengelilingi kita. Sebab kan ni anak ni, ni anak ni, ni anak ni, ni anak ni, anak ni. Kain belakang kat belakang dalam bakul. Jadi lipat tu bulat. Tiba-tiba ada anak yang kecil datang kan. 2 orang tu, Hana Fatimah datang contohnya, dia pun kita dah elok dah lipat tu tinggi. Kita elok dah lipat tinggi. Tiba dia datang main-main terbalik. Kan kita hilang marah. Hilang marah pula, hilang sabar. Boleh jadi walaupun hanya sebab kain, kita boleh jadi marah. Boleh gaduh sebab kain. Kadang boleh gaduh dengan suami sebab kain. Masya Allah. Tapi selepas ini insya Allah kita cuba biasakan mula apa-apa bismillah. Dengan nama Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Pekerjaan kita tu akan dapat pertolongan Allah dan tidak dapat gangguan. Kalau diganggu pun kita boleh sabar. Dan boleh jadi anak tu dia tak kacau kita. Mudah-mudahan. Subhanallah, dia tak ganggu. Dia dah tak ganggu, dia siap tolong lipat. Dan itulah yang berlaku, subhanallah, alhamdulillah. Lama-lama walaupun anak kecil, bila tengok kita lipat kain, dia pun nak lipat juga. Jadi kita bagilah satu grup kain pada dia. Walaupun lipat dia tu kita kena lipat balik tapi ra'i. Walaupun memang dia lipat kan baru 5 tahun, baru 3 tahun, kita pun ra'i. Cantik, terbaik. Cantik Umi cantik. Kita pun depan dia, kita pun pergilah letak, dia pun happy ni. Kita terima hasil kerja dia. Happy. Lepas tu dia dah tak nampak, kita betulkanlah balik. Macam tu kan. Tuan-puan dimati Allah sekalian, sebenarnya kita buat kerja apa pun, kalaulah kita mula dengan Bismillahirrahmanirrahim, sebagaimana disebut di dalam kitab ini, Masya Allah, kita akan mendapat pertolongan Allah. Pekerjaan kita disempurnakan, dimudahkan Allah, jauh daripada gangguan sifat malas diri sendiri. Kadang tak ada salah anak pun, tak ada salah laki pun, diri sendiri tu lipat-lipat kain, lepas tu gatal lagi buka telefon. Dah tengok telefon, dah leka pula dengan TikTok lah, dengan IG lah, dengan itulah, baca pula komen-komen gosip, komen-komen benda-benda viral, benda-benda panas. Lagi langsung tak selesai kerja tu. Tu kadang-kadang gangguan tu sebenarnya bukan syaitan, bukan iblis, bukan manusia, tapi daripada diri sendiri kadang tu. Dia datang sifat malas, sifat yang tak fokus, sifat tak konsisten. Kita pun tahu kan, sebenarnya kalau kita seorang yang fokus, konsisten, kita seorang yang berdisiplin, kita boleh menyelesaikan banyak kerja dalam satu hari. Saya akui diri saya. Kadang saya bercakap pada diri sendiri. Okey, saya dah mindset dah ni, hari ni nak selesaikan apa. Tapi mari ujian malas. Dah bagi malas, layan phone contoh kan. Tapi saya bisik pada diri sendiri, disiplin. Saya suka bisikkan macam tu, disiplin. Asma, disiplin. Maksudnya disiplin saya adalah apabila saya buat list untuk saya selesaikan hari ni, saya kena capai. Saya kena disiplin untuk mencapai. Pagi-pagi saya dah pasang dalam kepala nak buat apa. Walaupun macam tak larat, suami kata tak payahlah pergi pejabat ni. Tak boleh. Dah kena buat. Tak boleh kena pergi, kena settlekan juga. Sebab apa? Nak latih disiplin ni. Disiplin ni dia akan datang walaupun kita macam kurang larat, mungkin sakit sikit ataupun kita tak ada mood. Susah tuan-puan kalau kerja berdasarkan mood. Saya itu cabaran saya. Sebab saya pun seorang yang mudah berubah mood. Kejap semangat, kejap lemah semangat, kejap marah, kejap happy, kejap
tenang, kejap ni. Mood tu selalu berubah juga, subhanallah. Sebab orang yang sangat beremosi. Maksud beremosi ni macam mana? Kalau happy tu, emosi happy tu sangat-sangat. Bila emosi meraihkan orang tu, meraihkan sangat-sangat. Jadi saya sendiri mengalami situasi yang mood tu mudah berubah. Tapi kerana saya letak mindset, kita kena disiplin. Jadi walaupun emosi tu tak sesuai pun, tapi sebab saya dah letak disiplin, kena jaga disiplin diri, tak ada mood pun kena buat apa yang dah dirancang. Tak ada mood pun kena hadap, tak ada mood pun kena pergi. Maksudnya bukan emosi yang memandu, tetapi akal yang memandu. Jadi itulah tuan-puan mesti ada kaedah untuk mengawal diri sendiri. Bukan buat kerja ikut mood. Sorry lah bang, ini tak ada mood lah. Ikut mood je. Pak mood tak ada bang, pak mood tak datang hari ni. Tak boleh gitu. Okey, muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Jadi perbanyakkan baca bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa yang istiqamah dengan kalimah bismillahirrahmanirrahim bila buat kerja, tuan-puan dimati Allah sekalian, bila kita biasa, sebenarnya akan ada barakah, sebab sesuatu keberkatan ini datang dengan istiqamah. Kalau buat sekali-sekala, kemungkinan tak nampak. Tapi cuba biasakan hari ini. Letak dalam mindset hari ini, disiplin adalah nak buat apa pun bismillahirrahmanirrahim. Anda akan dapati banyak pekerjaan yang boleh diselesaikan hari ini. Banyak pekerjaan yang anda tidak tangguh-tangguh lagi. Banyak pekerjaan yang boleh diselesaikan dengan lebih baik dan sempurna. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah, Pengasih dan Maha Penyayang. Kita nak mulakan kerja itu dengan bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang terhebat, nama Allah yang sangat mulia kedudukannya, iaitu Ar-Rahman Ar-Rahim. Ini dua nama Allah yang sangat mulia. Sebab itulah ulama membincangkan, adakah di antara nama-nama Allah ini ada perbezaan derajat? Kan nama Allah banyak, bukan 99 ya. Sebenarnya nama Allah ada lebih 100. Ada yang kata 120, ada 130. Tapi yang masyhur 99 nama tu. Daripada sebanyak semua nama Allah itu, tuan-puan sekalian, memang ada nama-nama Allah yang darjatnya lebih tinggi berbanding nama yang lain. Antaranya adalah nama Ar-Rahman Ar-Rahim. Jadi bila kita mulakan kerja, kita sebut dengan nama Allah yang Maha Pemurah, Maha Pengasih, Maha Penyayang, kita sedang menarik satu bentuk rahmat, pertolongan, perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sangat penting. Siapa yang istiqamah akan dapati kelebihan dan keberkasanan yang sangat luar biasa dalam kehidupan. Sangat luar biasa. Bila dah biasa, nak ambil beras pun bismillahirrahmanirrahim. Nak kacau bismillahirrahmanirrahim. Nak letak bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah, ada satu kisah yang dinukilkan ya di dalam sebuah kitab, seorang wanita yang sangat istiqamah dengan bismillahirrahmanirrahim. Seorang wanita salihah yang sangat istiqamah. Buat apa saja bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Apa saja nak dimulakan dengan bismillahirrahmanirrahim. Tuan-puan sekalian, satu hari ayahnya soalannya macam nak uji lah, nak test macam tu lah kan, daripada bekas gandum. Sebab ini, kisah ini bukannya kisah orang yang makan nasi ni, zaman-zaman dulu yang uli gandum. Daripada bekas gandum, ayah ni dia kosongkan bekas tersebut. Dia kosongkan, maksudnya tak ada gandum apa-apa. Kemudian wanita ini, Masya Allah, seperti biasa dia mengucapkan kalimah bismillahirrahmanirrahim, lalu dia pun cedok. Dia cedok. Tapi ajaibnya tetap keluar gandum. Si ayah ni rasa pelik, ya Allah, tadi dia dah keluarkan kan, nak tengok macam mana, sebab anak ni sangat istiqamah dengan bismillahirrahmanirrahim. Wallahu alam. Itu antara kisah yang daripada saya kecil, daripada saya sekolah menengah, saya pernah dengar juga di lain-lain waktu, keajaiban bismillahirrahmanirrahim. Lepas tu kan saya nak ceritalah kisah saya, tapi bukan ajaib sangat ni, bukan ajaib. Saya tak ada keajaiban, saya tak ada karomah apa-apa. Cuma masa tu macam ni. Masa ni saya sekolah rendah, sekolah Darul Taqwa. Kan? Ceritanya masa tu dalam kelas kan, ustaz ke ustazah saya tak ingat, dia berceritalah tentang kelebihan bismillahirrahmanirrahim ni. Cerita bismillahirrahmanirrahim, kelebihan apa, kisah-kisah yang ajaib orang yang beramal dengan bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita ni kan rasa macam keyakinan, lagi-lagi budak kan, keyakinan tu jadi kuat. Lepas tu rasa macam
tengah rasa macam syok ni, rasa macam oh hebat ni Bismillahirrahmanirrahim, oh baru tahu ni. Sekolah saya masa sekolah rendah, sekolah Darut Taqwa. Darut Taqwa. Darut Taqwa. Ini sekolahnya diasaskan oleh atuk saya sendiri, Ustaz Awan Jiddin, Ustaz Awan Abu Bakar, antara pengasas kepada sekolah Darut Taqwa. Beliau juga pengasas kepada Masjid At-Taqwa. Ini kat kampung saya lah ni, kampung Batu Enam. Kalau moyang pengasas pembuka pengasas kepada Allahu Akbar, Allahumma salli ala Muhammad. Allah Akbar, tiba-tiba rasa macam sebab. InsyaAllah, amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Kalau orang Terengganu mesti kenal sekolah Tok Jiring. Sekolah Tok Jiring ni antara sekolah glamour lah. Sekolah Tok Jiring Terengganu ni antara sekolah macam, dia panggil sekolah ni kan ada sekolah kluster dia, antara sekolah tertua dan sekolah yang berprestij lah. Sekolah kenal, ada yang kata kenal. Orang Terengganu tahu sekolah Tok Jiring tu kan. Subhanallah, muslimin muslimat, sekolah Tok Jiring tu adalah, ya betul, sekarang nama sekolah tu telah ditukar Sekolah Menengah Kebangsaan, Sekolah Menengah Agama, Kebangsaan Agama dan Sekolah Rendah Kebangsaan Agama Tuan Guru Datuk Haji Abbas. Itu adalah moyang saya. Beliau adalah pengasas kepada sekolah tersebut. Sebab itu Tok Jiring tu nama kampung, lepas tu dah diubah nama moyang. Itu nama moyang lah. Kemudian atuk mengasas juga, pengasas sekolah Darut Taqwa tu dah berusia 40 tahun dah, sekolah Darut Taqwa ni. Subhanallah, Allahu Akbar. Saya rasa sebab sekarang saya dengan tim dalam proses membina Hijrah Islami International School, sebuah sekolah. Tuan-puan doakan ya. Sebab cabaran dan ujian nak buka sekolah ni banyak sangat. Kami dalam proses hari Jumaat yang barakah ni, mohon sahabat-sahabat semua turut mendoakan, boleh selit doa, dan kepada sahabat perjuangan di Hijrah. Subhanallah, kita dalam proses, kita semua cari tempat merata. Kita pergi MAIS, kita pergi MARA, kita pergi ni. Kita bukan nak buat yang hebat-hebat, kita nak mula daripada bawah. Tapi tak ada bangunan sekian-sekian, dan ada tempat kita nak sewa pun tak lulus. Sebab apa? Bila kita nak bina international school, Islamic International School, tuan-puan sekalian. Jadi saya rasa sebab saya baru perasan sebenarnya saya ikut jejak langkah nenek moyang saya. Kan, jejak langkah moyang atuk saya, semua tu adalah pengasas sekolah yang kalau moyang tu sekolah tu dah berusia 80 tahun lebih. Tak silap saya 85 tahun sekolah Tok Jiring tu. 85 ke? Boleh jadi ya. 85 ke 70 lebih. Boleh tak encik suami cari berapa usia sekolah tu? 70 lebih, rasa 70 tahun lebih dah. Lamanya, Masya Allah. Moyang tu masa saya tingkatan 2 dia meninggal, masa usia dia 80 lebih. Dia lahir tahun 1908. Moyang tu Tuan Guru Datuk Haji Abbas. Dia pengasas kepada sekolah ni, dah bertahan 70 tahun lebih tak silap. Nanti cik suami cari. Manakala 1953. Jadi berapa tahun? Sekolah tu dibina 1953. Masa tu umur dia 40 lebih lah, lebih kurang 1953. 69 tahun, hampir 70 tahun. Allahu Akbar. Jadi insya-Allah saya juga dalam proses merangka untuk bina sekolah bersama dengan tim, bersama tuan-puan sekalian. Insya-Allah tahun depan start Hijrah Islamic International School. Hijrah Islamic International School. Kita nak bina sebuah sekolah yang berprestij, yang international, Islami. Jadi saya dah pergi ke KPT, Kementerian Pendidikan. Kita dah melalui banyak proses. Tuan-puan sekalian, doakan tahun depan akan beroperasi demi ummah. Kalau fikirkan kudrat, kemampuan, memang tak ada kemampuan kewangan, tidak ada ni. Tetapi percaya dan yakin akan datang bantuan-bantuan daripada Allah. Tuan-puan sekalian, saya nak cerita apa? Jadi saya sekolah Darut Taqwa ni sekolah yang memang dari sudut agama tu, ya Allah, walaupun sekolah rendah semua belajar dalam bahasa Arab. Walaupun sekolah rendah belajar semua dalam bahasa Arab. Dahsyat sungguh, buku-buku dia, silibus dia sangat tinggi. Ini sekolah atuk saya asaskan kan. Sampai kalau kita sains tu, kita tak panggil sains, kita panggil subjek Al-Ulum. Sebab itu bahasa Arab Al-Ulum sains. Masya Allah. Kemudian matematik, kita tak baca matematik. Masa sekolah rendah tak sebut itu subjek matematik. Kami tak tahu pun dipanggil subjek Al-Hisab.
Al-Hisab. Sebab semua bahasa Arab. Belajarnya dalam bahasa Arab. Nak kata hebat tak hebat masa tu, itu masa sekolah rendah 30 tahun yang lepas tu cerita. Lepas sebab itu ustazah kat situ pun memang hebat-hebat. Sampai sekarang ada lagi ustazah. Gaji ustazah di situ sampai sekarang gaji dalam, ada yang masih 800, ada 1000, ada 1200. Ikhlas sungguhlah mereka mendidik anak-anak dengan sekolah yang serba kekurangan. Sampai sekarang masih bertahan. Sekolah tu dah berusia 40 tahun. Bukan, 41 tahun. Sebab saya generasi ketiga sekolah Darut Taqwa. Semangat ni saya balik rumah ni dengar cerita pasal Bismillahirrahmanirrahim. Ini kita bincang pasal Ar-Rahman Ar-Rahim ni. Ceritanya masa tu mesin basuh kat rumah rosak. Mesin basuh kat rumah rosak. Mesin basuh elektronik. Mesin basuh masa tu dah guna mesin basuh automatik tekan-tekan. Sebenarnya dah rosak seminggu macam tu. Kan? Jadi kat rumah mak saya memang guna 2 mesin basuh. Satu automatik, satu yang manual. Sebab cara mak saya basuh baju daripada kecil sampai sekarang, mak saya akan basuh mesin basuh automatik, lepas tu dia akan alih pula daripada siap dah automatik, dia akan alih pula ke mesin basuh yang semi auto. Dia akan bilas, lepas tu dia akan spin untuk bilas, untuk cuci air lalu. Sebab mak saya ambil pendekatan berhati-hati, sebab bila ada confuse kan, ada khilaf. Ada yang kata basuh mesin basuh automatik suci, ada sebahagian kata tak suci. Ada sebahagian kata tak suci kalau basuh mesin basuh automatik, sebab nanti bercampur dengan najis. Bila bercampur dengan najis, air ada benda najis, pakaian kena najis bercampur, air tu bertakung. Dia bukan air masuk, air keluar. Air tu kan bertakung. Tapi ada pendapat yang masyhur dah sekarang ni, boleh dipegang automatik pun suci, tak perlu nak bilas. Tapi mak saya seorang yang sangat berhati-hati. Bila ada keraguan, dia terus ambil pendekatan untuk pendekatan yang berat, yang berhati-hati. Sebab itu kat rumah mak saya sekarang pun 2 mesin basuh. Automatik 1, manual 1. Kami daripada kecil dia ajar begitu. Jadi dah auto, masuk manual pula, buka air paip, lepas tu lalukan air, masuk dalam spin. Macam itulah kaedah. Jadi masa ni, mesin basuh automatik rosak. Saya pun kan, memang mak yang kata anak pergi hantar baiki tu rosak tu, tak boleh nak macam mana dah rosak tu. Lepas tu kan, dengan keyakinan yang ada, baru belajar ilmu Bismillahirrahmanirrahim, saya pun buka Swiss, Bismillahirrahmanirrahim, buka. Lepas tu tekan on tu kan, on tu, Bismillahirrahmanirrahim, dengan yakin ni, sebab baru dengar cerita ustaz ni duk cerita kelebihan Bismillah. Tekan, Alhamdulillah hidup. Lepas tu kan, mak pun macam, macam mana boleh hidup pula ni? Dah seminggu dah, berapa lama rosak, cuba macam-macam tak jadi. Saya masa tu kan, Masya Allah, betul apa yang ustaz tu cerita. Macam tu. Lepas tu eloklah mesin basuh tu, tak perlu pergi hantar. Tapi bukan nak cerita keajaiban, tapi saya ingat cerita tu sampai saya ingat hari ni. Saya kata, sebab mungkin ketika itu keyakinan kita sebagai budak, hati tu bersih, lepas tu baru dapat ilmu, lepas tu yakin sungguh, insya-Allah mesin basuh ni elok dengan Bismillahirrahmanirrahim. Sebab apa, dah letih dah duk basuh manual ni. Nak sangat mesin basuh auto ni senang sikit. Manual kena ulang 3 kali, kejap kena ni apa semua kan. Masya-Allah, itulah antara kenangan saya lah. Jadi muslimin-muslimat mati Allah sekalian, jangan kata saya ada, lepas tu banyak juga keadaan tak berjaya juga. Kalau benda rosak, bismillah, tak berjaya juga. Bukan all the time. Saya cerita itu antara kenangan yang terpahat dalam memori saya, kenangan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Muslimin-muslimat, perasan tak kita kan kalau risau, bimbang, buka kereta tak hidup, perasan tak? Contoh kan, kita nak cepat pergi kerja, dan kereta kita tak ada problem, kita pun nak buka, tiba-tiba macam tersedu-sedu, tak hidup. Sudah. Masa itulah baru kesedaran iman datang. Perasan tak? Barulah kita, ya Allah tolonglah, ya Allah nak pergi kerja dah lewat ni, ya Allah tolong, ya Allah hari ni dah ada meeting penting. Masa itulah dengan kesedaran iman kita akan baca dengan Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, tak hidup lagi. Kita pun Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah, Allahumma salli ala Muhammad, istighfar lah macam-macam. Sebab itulah kita katakan ujian ini mendekatkan kita kepada Allah. Tapi banyak keadaan, tuan-puan sekalian,
Banyak keadaan, Allahu Akbar, tahu tak banyak keadaan apa? Bila tak ada ujian, bila kereta tu elok, kita lupa nak baca bismillah. Pasal tak? Sebab apa? Masuk-masuk kereta, masuk-masuk dalam mak ni, buka je tanpa bismillah. Tapi bila Allah uji, time buka kunci tu tersekat, masa tu lah baru Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, bismillah. Masya Allah. Tuan-puan sekalian, time kita bawa kereta, minyak tu banyak. Oh, okay bang, oh happy. Siap dengar lagu kan, nyanyi-nyanyi dengan suami contoh ya. Tiba-tiba kalau berlaku lah ya, minyak tu bukan tiba-tiba, time minyak tak ada, dah merah. Lepas tu suami pun kata, ya Allah dah merah tak perasan. Lepas tu kita pun tengok waste. Oh, RNR seterusnya lagi 40 km. Macam mana ni bang, sempat tak ni? Mulalah masa tu suami isteri ni tak ada dah nyanyi-nyanyi. Masa tu lah Allah masuk Sayyidina Muhammad. Ya Allah sampaikanlah ya Allah kat saya minyak ya Allah. Allah masuk Sayyidina Muhammad. Bang zikir bang. Istighfar bang. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullah. Ya Allah sampaikanlah. Saya nak tanya, betul ke betul? Betul ke betul tuan-tuan sekalian? Benar berlaku tak? Betul muslimin-muslimat. Kita sebab itu kita perlu, sebenarnya ujian memang kita tak mahu, tetapi hakikatnya Allah tahu kita perlukan ujian. Bila datang ujian, ketika itulah suara iman itu akan bersuara. Subhanallah, Allahu Akbar. Maksudnya di sini, Masya Allah, apabila ada sesuatu yang berlaku dalam hidup kita, tidak selari dengan apa yang kita rancang, tidak selari apa yang kita bayang, masa itulah kita mula mencari Allah. Dan Allah sangat baik. Allah ya bar, Allah yang maha baik. Allah sangat baik. Allah tidak kisah walaupun kita mencari Allah saat susah. Bukan macam kita manusia. Kita ni kan, kalau masa senang memang ramailah yang datang, tapi bila susah kan, ada orang yang kita tahu bila dia susah dia cari kita. Kita kadang nak tersebut, awak ni kan bila susah cari saya kan, bila awak senang awak langsung lupa. Kenduri pun awak tak ajak, rumah terbuka itu pun tak ajak. Tapi bila susah awak tahu awak perlu cari saya. Tapi sebut dalam mulut je lah kan, macam tu lah. Sebut dalam mulut, sebut dalam hati. Tuan-puan sekalian, kita kisah. Kadang-kadang kita terasa tu kan, dengan adik-beradik kita terasa bila susah cari kita, tapi bila dia happy dia lupa kita. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala ya bar yang maha baik. Allah tidak kisah kita sebagai hambanya mencari-cari, menyebut-nyebut namanya bila susah sahaja. Bila susah baru sebut nama Allah. Bila perlu barulah menyeru-nyeru nama Allah. Allah sangat baik. Allah tetap menyambut seruan kita. Allah tetap sudi mendengar keluhan kita. Allah tetap membantu dan menolong kita. Itulah hebatnya Allah Subhanahu Wa Taala, ya Rahman yang maha pengasih, yang maha pemurah, dan yang maha penyayang, ya Rahim. Allahu Akbar, muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Masya Allah, Allahu Akbar. Syukur tuan-puan sekalian, syukur sangat. Walaupun kita janganlah rasa macam, ya Allah masa perlu je sebut. Sebab apa? Allah SWT dalam hadis yang kita baca dalam Riyadhus Shalihin, Allah SWT sebut apa tuan-puan sekalian? Daripada hadis Qudsi. Ini firman Allah. Allah berfirman, apabila hamba-Ku mendatangiku dengan dosa seluas lautan, maka pengampunan-Ku lebih luas daripada itu. Jika hamba-Ku datang kepadaku dengan dosa seluas antara langit dan bumi, maka pengampunan-Ku lebih luas daripada itu. Tuan-puan sekalian, jangan putus asa. Banyak mana dosa kita, kejahatan apa kita buat, semua maksiat buat, kejahatan yang sangat-sangat dahsyat. Apa kejahatan sangat dahsyat? Mungkin fitnah orang, mungkin bunuh orang, mungkin buat perbuatan zina, mungkin wallahu alam, tak tahulah tuan-puan sekalian. Tapi Allah sebut, sesungguhnya apabila hamba-Ku datang kepadaku dengan dosa seluas lautan ataupun dosa seluas antara langit dan bumi, maka pengampunan-Ku lebih besar daripada itu. Dan barang siapa yang mendekatiku, Nabi kata, dan sesiapa yang mendekatiku kan dengan berjalan, maka aku mendekatinya dengan berlari. Maksudnya Allahu Akbar, Allah ni sangatlah
sangatlah gembira apabila kita mendekati Allah. Walaupun kita berjalan je tapi Allah berlari. Tapi jangan bayangkan Allah berlari itu apa sekian, bukan dari sudut zahir ya. Tapi hadis kudusi ini menggambarkan sekiranya kita baru berjalan tapi Allah segera pada kita, lebih cepat daripada kita pergi kepada Allah. Kemudian Allah berfirman lagi, sesungguhnya apabila hamba-Ku mendekatiku sejengkal, sehasta, maka aku mendekatinya sejengkal. Nak katanya, subhanallah, kalau kita baru saja mula hijrah, baru mula sikit, baru mula belajar zikir-zikir ni nak istiqamah, baru mula nak belajar solat awal waktu, solat penuh tutup aurat contohnya kan, baru saja itu ada langkah-langkah untuk menuju kepada Allah. Kita baru mula langkah sikit, sebenarnya Allah melangkah kepada kita dengan sangat laju dan sangat cepat dan sangat dekat. Allahu Akbar, muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Okey, kita ni dah dekat, dah 2 jam. Masya Allah, dah 2 jam lebih. Sekarang dah pukul 9 muslimin muslimat. Tapi tuan-puan masih ada 3.7 dengan 3.1, ada lagi dalam 7K, lebih kurang dalam 7,000 yang ada di page dan di TikTok ni. Masya Allah, muslimin muslimat, terima kasih, sayang sahabat-sahabat semua. Saya nak sudahi dengan satu hadis Nabi SAW berkenaan dengan nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim ni. Okey, dan kita akan sambung Ar-Rahman Ar-Rahim ni dalam Jumaat minggu depan. Hari ini adalah Tadabbur Asma'ul Husna. Okey, subhanallah, saya akan membacakan ini hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna lillahi mi'ata rahmatin anzala minha rahmatan wahidatan bainal jinni wal insi wal bahaimi wal hawami fabiha yata'atafuna wa biha yatarahamuna wa biha ta'tiful wahshu ala waladiha wa akhara Allahu 99 rahmah yarhamu biha ibadahu yaumal qiyamah. Masya Allah, Allahu Akbar. Yang bermaksud, hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim, yang bermaksud sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki 100 rahmat. Subhanallah, Ar-Rahman Ar-Rahim, sebenarnya keduanya antara persamaan adalah membawa maksud Allah yang Maha memberi rahmat. Ar-Rahman Ar-Rahim membawa maksud Allah yang Maha memberi rahmat. Subhanallah, Allahu Akbar. Sebab itulah kita namakan zikir kita tu yang 100 kali tu zikir rahmat. Okey, dengarkan hadis ini. Sesungguhnya Allah memiliki 100 rahmat. Dia menurunkan satu rahmatnya bagi jin dan manusia. Allah hanya memberikan satu rahmatnya kepada seluruh jin dan manusia. Daripada zaman Nabi Adam sampai manusia yang terakhir. Daripada sekalian makhluk. Di kalangan jin. Ada lagi ni, minta maaf. Dia menurunkan, Allah menurunkan satu rahmatnya bagi jin dan manusia, haiwan ternak dan serangga. Maksudnya seluruh makhluk yang bernyawa. Manusia, jin juga makhluk Allah yang bernyawa. Kita tahu jin ni ada Islam, ada kafir, ada yang baik, ada yang sekian. Jin, manusia jin, kemudian haiwan-haiwan ternak, serangga, Allah ni yang bernyawa ni, yang boleh beri kasih sayang ni. Dengan rahmat, dengan satu rahmat yang Allah turunkan itu, mereka saling mengasihi, menyayangi, dan dengannya haiwan buas menyayangi anaknya. Masya Allah, Allahu Akbar. Muslimin muslimat, sebab itu kita katakan manusia yang saling berkasih sayang, binatang pun saling berkasih sayang. Binatang buas pun, kalau kita tengok harimau kan, binatang buas pun sebenarnya dia sayang anak kan, serangga-serangga. Sebab hadis Nabi yang sahih ni menyebutkan haiwan-haiwan ternak, serangga, ikan-ikan di lautan pun sayang anak, tuan-puan sekalian. Allah hanya turunkan satu rahmat, dengan satu rahmat itulah dikongsikan seluruh makhluk, manusia, jin berkongsi dengan satu rahmat Allah itu, maka seluruh makhluk boleh ada sifat kasih sayang. Satu saja Allah turunkan, lalu seluruh makhluk berkongsi. Masya Allah, itu baru satu. Allah ada 100, Allah turunkan satu di dunia sehingga manusia seluruh makhluk saling berkongsi. Masya Allah, Allahu Akbar. Sebab itu kalau kita tengok ada seorang manusia yang sangat penyayang. Ini dalam zaman Nabi SAW. Subhanallah, Allahu Akbar. Masa ni ada seorang ibu ni, dia ada kurma. Dia ada kurma, tak silap saya ada berapa biji kurma.
Lepas tu dengan anak-anaknya. Ibu ni pun lapar, anak-anak lapar. Mungkin ada orang bagi kurma ke macam mana, tapi peristiwa itu berlaku depan Nabi dan sahabat. Jadi wanita yang penyayang ini, Masya Allah, dia pun bahagi kurma bagi makan ke anak 3 orang. Lepas tu anak ni lapar lagi, dan ibu ni sanggup korbankan, dia tak makan, dia bagi pada anak ni. Lalu sahabat Nabi kata, ya Rasulullah, sesungguhnya ibu ni sangat penyayang ya Rasulullah, hebatnya kasih sayang. Lalu Rasul jawab, sesungguhnya kasih sayang Allah jauh lebih besar daripada itu. Itu kita nampak seorang ibu yang penyayang. Maksudnya tuan-tuan sekalian, sifat-sifat penyayang yang ada pada manusia, pada kita, sebenarnya dengan rahmat Allah, Allah berikan sikit saja. Sebab itu kita mampu menyayangi orang lain. Dan dengan sikit rahmat Allah bagi itulah orang lain sayang kita. Orang lain sayang kita. Masya Allah. Okey. Sambung sikit. Dan dengan haiwan buas menyayangi anaknya, Allah Azza wa Jalla mengakhirkan 99 rahmatnya yang masih ada. 1 dah turunkan ke bumi, 99 lagi untuk merahmati hamba-hambanya pada hari kiamat. Masya Allah. Maksudnya dalam hadis sahih ini menceritakan Allah mempunyai 100 rahmat. 1 rahmat diturunkan ke bumi untuk seluruh kalangan makhluk saling berkasih sayang. Dan Allah menyimpan 99 rahmatnya untuk dikurniakan, untuk diberikan kepada hamba-hambanya di hari kiamat, pada hari kiamat. Muslimin muslimat, Masya Allah. Maksudnya di pada mahsyar kelak, di hari kiamat kelak, Allah akan memberikan, Allah akan menggunakan 99 rahmatnya. Kalau 1 rahmat pun dah boleh berkongsi seluruh makhluk, berapa banyak 99 rahmat Allah. Sebab itulah di mahsyar kelak kita akan berkumpul seluruh manusia, daripada manusia pertama Nabi Adam sampai manusia terakhir. Semuanya dengan satu harapan, mengharapkan rahmat Allah. Dan Allah menyimpan 99 rahmatnya akan dikurniakan pada hari kiamat kelak. Kita semua mengharapkan rahmat Allah. Semua manusia mengharapkan rahmat Allah. Kerana itu kita dah belajar dan kita Riyadhus-Shalihin pada minggu yang lalu. Nabi bersabda, sesungguhnya tidak ada orang yang selamat daripada api neraka dengan sebab amal solehnya. Lalu Nabi ditanya, adakah kamu jua ya Rasulullah? Rasul kata, ya, melainkan dengan rahmat Allah. Jadi kita ni sangat mengharapkan rahmat Allah. Hanya dengan rahmat Allah kita dapat masuk syurga. Sebab amalan kita sangat sedikit dan belum tentu ikhlas. Dosa kita begitu banyak dan belum tentu diampunkan Allah. Tu apa sekian. Janganlah rasa kita ni bila mau ampun, bila banyak istighfar, terus bersih dari dosa. Tak, muslimin muslimat. Masya Allah, dosa kita dengan ibu ayah, dengan suami, dengan manusia, dengan anak, dengan kawan-kawan, dengan jiran, dengan majikan, dengan staf, dengan orang bawah, dengan orang atas, rakan, sahabat, maya. Oi, tuan puan sekalian, tak tahulah berapa banyak dosa kita. Dah berapa tahun hidup, kali setiap hari, kali pula setiap minit, setiap saat, terlalu banyak. Sebab itu kita sangat-sangat mengharapkan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan asbab itulah antaranya tuan puan sekalian, bagaimana nak dapat rahmat Allah? Mesti beramal soleh. Dan itu yang kita ikhtiar buat. Pagi-pagi pukul 6.30 kita mula baca Al-Maksurat, sebab dalam Maksurat itu ada banyak zikir dan doa daripada Nabi untuk mendapat rahmat Allah, dapat pengampunan Allah, dapat syurga Allah, dan dapat keselamatan pada api neraka Allah. Yang kita duduk baca zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Allah, rahmat ni macam belas kasihan. Allah tengok kita sungguh-sungguh pagi-pagi duk baca zikir 100 kali. Sungguh-sungguh duk baca maksurat pagi dan juga maksurat petang. Sungguh-sungguh kita ni. Akhirnya Allah kesian pada kita. Allah beri rahmatnya kepada kita. Kalau betul-betul nak nilai, nak cek, nak semak amalan-amalan, boleh jadi ditolak. Ada riak, tolak. Ada ujub, tolak. Ada sum'ah, suka dipuji, tolak. Kemungkinan amalan kita banyak ditolak. Tetapi kerana rahmat Allah, Allah tengok kita ni, Masya Allah, berjuang je, kejap ikhlas, kejap tak. Kan berjuang je, kejap marah, kejap sabar. Duk berjuang je, kejap iman naik, kejap iman turun. Kejap ngumpat orang, kejap tak ngumpat. Kan, kejap rasa berdosa, kejap tak. Kejap rajin baca Quran, kejap Allahu Akbar, tuan puan sekalian. Tapi dengan rahmat Allah, Allah pilih juga kita. Allah kesian kat kita. Allah bagi juga kematian yang boleh ucap la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah.
Tuan-puan dimati Allah sekalian, Masya Allah. Saya ulang lagi sekali sebagai penutup. Kita hanya dapat masuk syurga Allah dengan rahmat. Kita hanya dapat selamat pada neraka dengan rahmat Allah. Namun untuk dapat rahmat Allah, mesti melalui amalan soleh, beramal dengan amal soleh. Jadi kita kena berbanyakkan amal soleh, kan, jaga diri, jaga akhlak, jaga peribadi. Kita kena banyakkan zikir. Sebab itulah alhamdulillah saya pun rasa seronok, alhamdulillah, syukur. Saya dah ceramah berapa tahun lama, tapi inilah permulaannya. Allah mengilhamkan, Allah mengizinkan bersama-sama dengan para sahabat-sahabat yang saya kasih, saya sayang sekalian, kita dapat sama-sama pagi-pagi baca Al-Maqsurat dan baca zikir tu. Ya Allah, saya rasa itu satu nikmat yang begitu besar. Saya mengharapkan sampai mati pun kita akan bersama-sama sampai akhir, akan bersama-sama berjemaah membacakan zikir tersebut. Mudah-mudahan kita akan berjemaah di syurga. Kita akan masuk syurga berjemaah. Masa tu kita cari, di mana ya Allah, dia tu sahabat-sahabat alamayahku, sahabat-sahabat yang sama-sama berzikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamd. Sahabat-sahabat yang bersama-sama selawat. Itu sahabat-sahabatku yang sama-sama baca Maqsurat. Kita pun tarik menarik. Allah pun bertanya, di mana lagi sahabat-sahabatmu di dunia dahulu yang sama-sama kamu mengucapkan zikir? Mudah-mudahan muslimin muslimat, kita berjemaah, kita bersama-sama walaupun di alam maya, walaupun tak bertemu secara fizikal, tapi Allah tetap pandang, mudah-mudahannya Allah tetap menerima kalau Allah memberikan rahmatnya kepada kita. Kita saling tolong-menolong, numpang-menumpang. Subhanallah, ada yang di kalangan kita yang kuat ibadah solat, ada yang kuat ibadah puasa, ada kuat ibadah sedekah. Kita mustahil nak kuat semua. Dan mesti ada kekuatan yang berbeza di antara kita ni. Dan kerana itulah kita saling melengkapi. Masya Allah. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih banyak-banyak. Mohon maaf salah dan silap. Selamat hari Jumaat yang barakah. Banyakkan selawat. Sebab antara zikir yang khusus pada hari Jumaat adalah selawat berdasarkan hadis Nabi SAW. Nabi bersabda, makasih ya Allah, cantiknya obo-obo tu. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya perbanyakkanlah berselawat kepadaku pada hari Jumaat, kerana sesungguhnya selawat itu diangkat pada hari Jumaat. Masya Allah, Allahu Akbar. Hari lain bukanlah kata tak diangkat ya, tapi bila Nabi sebut khusus begitu, seolahnya ada kelebihan yang khusus apabila hari Jumaat perbanyakkan selawat. Dan ingat, antara waktu yang makbul doa adalah lepas asar. Antara waktu yang makbul doa, ini hadis yang sahih. Nabi SAW bersabda, terdapat satu waktu pada hari Jumaat yang mana Allah tidak akan menolak permintaan hambanya yang meminta, iaitu pada waktu selepas asar hingga maghrib. Itu hadis yang sahih. Nabi sebut itulah waktu yang mustajab doa bila hari Jumaat. Sebenarnya hari Jumaat semua mustajab. Bacalah doa lepas solat Jumaat, waktu antara khutbah, itu waktu-waktu mustajab. Tapi dalam hadis yang sahih disebutkan waktu yang mustajab doa iaitu pada waktu selepas asar sehingga maghrib. Jadi jaga lidah masa tu, jangan cakap benda yang pelik-pelik, benda yang mengarut. Banyakkan berdoa. Doalah untuk dapat syurga Firdaus, doa dapat jumpa Nabi, doa seluruh keluarga selamat daripada api neraka, doa untuk rezeki nak mengandung ke, rezeki nak boleh anak, rezeki nak nikah. Doa dengan penuh khusyuk, dengan penuh harap. Dalam tempoh tersebut ada tempoh mustajab doa. Cuma mustajab doa, Allah pasti makbulkan doa kita, kena yakin Allah pasti. Cuma bila dan bagaimana itu hak Allah. Bila Allah makbulkan, Allah mesti pilih waktu yang tepat, waktu yang berkat. Kita nak cepat kan, tapi Allah beri waktu tepat dan berkat. Jadi lebih utama tepat dan berkat, bukan cepat. Kita kalau boleh makbul doa hari ni terus nak dapat, tapi bukan begitu caranya Allah menguruskan hidup kita. Allah menguruskan dengan beri pada waktu yang tepat dan waktu yang berkat. Alhamdulillah. Terima kasih banyak-banyak. I love you also. Mas sayang sangat semua sahabat-sahabat, kerana Allah, kerana Rasulullah SAW. Di sini kita bertemu, di syurga Allah kita bersatu. Kita tangguhkan majlis kita dengan tasbih kafarah dan surah Wal-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-Asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayang semua, Masya Allah. Doa banyak-banyak ya lepas asar. Doa minta jodoh, dapat suami yang baik, isteri yang baik, rezeki yang luas,
rezeki yang berkat, anak-anak yang soleh-solehah berkumpul semua di syurga Firdaus. Doakan untuk ibu ayah, jangan lupa. Doakan buat yang si mati semua. Doakan untuk jiran-jiran, sahabat-sahabat, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi